bahawa ini merupakan satu gerakan, itu satu keadaan di mana kita amat prihatin untuk memberi satu fokus, fokus maksudnya pandangan yang jauh tentang ke mana kita nak bawa pelajar-pelajar kita. Baik. Dalam hal pengajian ini, dia ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu. Yang pertama sekali ialah tentang dasar. Di negara kita ni, dasar kita ialah Islam sebagai agama rasmi. Maka bila Islam itu sebagai agama rasmi, kita cuba untuk melaksanakan pelbagai program, sama ada program itu secara khusus ataupun program itu secara umum, ataupun program itu bersifat merentasi. Merentasi maknanya bukan juga khusus, bukan juga umum, tapi kita merentasi. Jadi bermakna kalau kita kata tentang khusus, kita tak faham. Khusus itu kita telah ada pertukaran-pertukaran khas untuk bina sekolah tahfiz, untuk ada kurikulum, bayar gaji pada ustaz-ustaz dan sebagainya, itu khusus. Mana atas dasar negara Islam sebagai agama rasmi, maka dasar khususnya begitu. Samalah juga dengan dasar umum. Dasar umum melihat kepada bagaimana kita beri penekanan kepada pembinaan ketamadunan madani, Islam, syumul, tentang kemakmuran. Maka sudah tentu bila kita melibatkan secara umum itu, kita memerlukan kita sebagai orang Islam menjadi contoh. Kita sebagai orang Islam menjadi contoh kepada orang-orang lain. Maka oleh kerana itu, bila ada khusus program berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam ataupun mendasari agama Islam sebagai agama resmi, dan ada juga program-program bersifat umum dengan tujuan untuk menggembeling rakyat supaya menjadi orang-orang Islam yang beri panduan dan contoh pada masyarakat lain. Maka bila digabungkan hal tersebut, maka jadilah satu keadaan di mana kita berjaya membentuk sebuah negara yang hebat, menjadi contoh kepada orang lain. Kerana kita bukan sahaja melaksanakan perintah Allah, tapi kita menjadikan satu ibrah, satu pengajaran yang cukup baik kepada kita sebagai umat Islam untuk bercontoh kepada yang lain. Baik. Dalam hal itu, bagaimana pula dengan program orientasi? Itu merupakan satu perkara yang harus kita fikirkan bersama. Kerana apa? Kerana ada juga kurikulum-kurikulum dibentuk berdasarkan kepada bidang-bidang kepakaran dan bidang-bidang keperluan. Contoh, kalau misalnya kata fakulti perubatan, maka dia akan ambil kelayakan-kelayakan untuk jadi doktor perubatan, doktor veteriner, farmasis, kejuruteraan, servis bina, arkitek dan sebagainya. Mereka mengambil sifat-sifat begitu ataupun kepakaran bidang-bidang berkenaan. Jadi soalnya sekarang, takkan kita nak biarkan ruang itu kosong sebegitu saja tanpa kita membawa aspek-aspek nilai-nilai madani, nilai-nilai dalam diri kita untuk meletakkan Islam itu sebagai agama rasmi dan merentasi semua. Maka oleh kerana itulah kita telah buat satu desain di mana kita membenarkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja pergi pada aliran khusus berkaitan dengan itu, boleh memilih untuk masuk-masuk bidang perubatan, bidang teknologi, bidang bidang kejuruteraan dan sebagainya, bidang sains data, dengan tujuan supaya kita dapat dua-dua, iaitu bagaimana kita tak tinggalkan hal itu seperti mana program khusus yang sebutkan tadi, dan pada masa yang sama kita belajar ilmu-ilmu berkaitan untuk mendepani cabaran-cabaran masa kini. Jadi oleh kerana itulah program Hufaz ini ialah itu bertujuannya. Tujuannya ialah awak pandai IT, pandai AI, pandai semua perkara-perkara ini dan boleh menangkis dengan menggunakan ilmu-ilmu yang awak ada. Kemudian kekuatan-kekuatan rohani dengan adanya kita meletakkan nilai-nilai Quran itu dalam diri, maka ia akan menjadi Islam yang contoh pada orang lain. Jadi bagi saya ini bukan satu program di mana program yang kita saja nak adakan dan kita nak war-war pada orang lain bahawa ini program Hufaz, program bagus, baguslah UMK, baguslah FSDK buat begitu. Tak, saya melihat kepada fokus ataupun pandangan yang lebih jauh. Kerana itulah kita dapati bahawa dalam kita mendidik anak-anak kita nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pelajar akan berkahwin, akan pilih suami, akan pilih pekerjaan, akan pilih tempat tinggal, di mana kita nak berada dan sebagainya. Kenapa? Kerana fokus kita ini ialah mesti jauh. Dan sudah tentulah
at the end, matlamat kita yang paling besar sekali ialah untuk menjadi ahli syurga. Maka nak jadi ahli syurga ini pelbagai. Tuhan bagi banyak jalan. Ada nelayan, tetapi ahli syurga juga dengan kerja yang betul, ikhlas. Ada petani, ada makcik-makcik jual dekat pasar-pasar, ada pakcik-pakcik peternak di mana dekat kampung-kampung. Ada yang mengajar Quran, ada yang buat rumah untuk perlindungan pada orang lain, ada yang kerja di penjara, ada yang kerja di hospital. Dan kesemua mereka itu, bila mereka bekerja dengan betul dan ikhlas, maka sudah tentulah insya-Allah tempat di syurga. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan bahawa sekiranya kita mengikut perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Dia, dengan kata lain, kedua-dua frasa tersebut dipendekkan menjadi perkataan takwa, maka dalam keadaan itu insya-Allah kita akan. Jadi persoalannya sekarang adalah bagaimana kita nak jadikan seorang pelajar yang masuk di sini dengan adanya sifat ketakwaan, seperti mana saya kata tadi, dengan faham ringkas, masuk ringkas, iaitu laksanakan perintah Allah dan menjauhi kita daripada larangan-larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak menyerapkan semua itu, menjadikan kita pelajar yang bertakwa, muttaqin, dan pada masa yang sama mempunyai ilmu. Maka untuk menghadapi cabaran masa kini, kita boleh menangkis, boleh menepis, kita boleh mengubah, kita boleh mengatur, kita boleh melaksana, merencanakan kesemua itu berdasarkan acuan-acuan perintah Allah SWT. Maka oleh karena itulah para pelajar sekalian, saya melihat tanggungjawab anda belajar di sini adalah bukan sahaja tanggungjawab untuk meneruskan kesambungan hafazan awal itu. Saya difahamkan ada yang 5 juzuk, ada yang 20 juzuk dan sebagainya. Tak apa, teruskan. Dekan serta bersama dengan tim dia akan bincang dengan saya daripada masa ke semasa. Kita akan cuba memudah carakan hal ini. Tapi fahamlah, kalau anak sulung ni biasanya liku-likunya banyak, cabarannya banyak. Sebab kita maklumlah, kadang-kadang kita masih lagi belum dapat tajaan yang besar-besar daripada orang lain. Sebab mendapatkan tajaan besar-besar daripada syarikat yang besar-besar yang bersifat yayasan ini, kita mesti membuktikan dulu pencapaian kita. Kalaulah kita berlari menggunakan tidak ada kasut, menggunakan kaki ayam untuk berlari, kalau itulah pilihan kita, sehingga berdarah tapak kaki kita kerana untuk mencapai tujuan, tapi maka di akhir penamatnya mereka akan melihat kamu yang tidak ada kasut dan berkaki ayam pun kamu boleh sampai ke garisan penamat. Maka sudah tentu yang berlari itu adalah bukan kerana kelengkapan kamu, tapi kamu berlari kerana ada kekuatan jiwa pada kamu. Maka dalam hal itulah, kekuatan jiwa inilah yang membawa kita kepada penghujungnya. Maka akhirnya ramai orang menyambut ketibaan kita. Maka disitulah orang lain akan beramai-ramai berebut-rebut untuk masuk ke program ini. Kenapa? Karena sudah tidak perlu lagi untuk mempromosikan hal ini pada orang lain, karena kita telah meletakkan satu tata cara, satu keadaan, satu situasi di mana pencapaian kita itu telah pun berlegar dalam kalangan masyarakat. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau melihat kepada diri saya sendiri, umur saya dah 56 tahun, tetapi saya tidak pernah berasa untuk berhenti untuk menyampaikan ini. Saya tidak berasa untuk berhenti untuk rehatkan diri saya, untuk tanpa buat apa-apa untuk ubah. Saya tidak akan berehat selagi saya melihat adanya kelompangan dalam masyarakat. Saya tidak akan lagi berehat, saya tidak akan berehat sekiranya masih lagi saya rasa perlu kita buat perbaikian dalam pemikiran masyarakat terutamanya. Maka kerana itu, usaha kita untuk memberi ilmu kepada masyarakat, usaha untuk mengubah kerangka fikir masyarakat, usaha untuk supaya kita membaluti diri kita, hati kita dengan mana perintah Allah Ta'ala itu sudah menjadi satu orang kata, satu perkara yang harus kita bertanggungjawabkan pada diri kita dan orang lain. Maka bila sampai pada tahap itu, kita tidak perlu lagi memaksa mereka quote and unquote. Kita tak perlu lagi untuk mengerahkan mereka, tetapi mereka boleh hadir sendiri kerana mereka tahu tugas dan peranan masing-masing. Kalaulah anda semua berperanan begitu, maka insya-Allah kita akan dapat mencapai apa yang kita nak capai. Sebagaimana contoh,
Awak belum lagi diuji dengan pembelajaran, belum lagi diuji dengan kuliah-kuliah, belum lagi diuji dengan software-software yang perlu dia belajar, belum lagi diuji kadang-kadang pesyarah ada juga mood dia marah kat awak, kadang-kadang kecil hati pada awak kan. Jadi bila keadaan itu berlaku, maka saya dapati bahawa dengan ujian tersebut, maka awak akan rasa bahawa beratnya aku belajar, belum lagi diuji. Maka kalaulah kita faham tentang pandangan kita yang lebih jauh, ujian itu biasa. Sebab kalau tanpa ujian, maka kita tidak akan dapat sesuatu yang lebih baik. Maka ujian itulah, dengan ujian itu Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita. Dengan ujian itulah Allah Ta'ala akan membaiki diri kita, menjadi diri kita yang daya tahan tinggi, resilient. Dan sudah itu ada cabaran-cabaran yang lebih besar. Maka kalau kita tahu tentang hal ini, kita sudah boleh facilitate kita diri sendiri. Kita membantu diri kita sendiri. Pagi kita nak buat apa, malam kita nak buat apa. Kita tahu bahawa Quran ini merupakan pegangan kita setiap hari. Jadikan dia merupakan satu kewajipan bagi kita untuk sentuh Al-Quran dan baca Al-Quran paling-paling tidak satu muka surat, untuk menjadi satu pegangan yang murni bagi kita. Dan pada masa yang sama kita nak tadabbur, memahami ayat itu dengan jelas-jelas. Kemudian pada masa yang sama kita nak menyebarkan pada perkara lain. Dan kita nak belajar betul-betul, nak belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, nak menguasai AI ni, Artificial Intelligence, yang sekasa berubah dengan cepat, untuk memahami tentang bagaimana persaingan-persaingan dalam industri. Jangan fikir tentang di mana kerja selepas ini. Jangan fikir ke mana awak selepas ini. Bila kita buat terbaik, akan ada tempatnya. Bila kita meletakkan satu karakter diri kita yang cukup bagus, akan ada orang ambil kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu siapa kamu. Usahlah kita berlegar-legar dalam kalangan manusia untuk menuntut mereka untuk mengambil kita atas dasar itu dan begini. Tetapi biarlah kita berlegar-legar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Taala akan melembutkan hati-hati mereka untuk mengambil kita nanti sejajar dengan rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Karena itu pemahaman belajar bagi saya. Bagaimana saya boleh bertutur sebegini rupa, tanpa adanya skrip, tanpa adanya apa-apa di depan saya, adalah kerana pemahaman saya. Fokus saya hidup ini cukup jelas. Saya memahami, maka bila ada fokus yang hidup jelas, kita tahu perencanaan kita tahu apa yang kita nak buat, maka kita berjalan ikut pada perencanaan kita. Dan kita tahu bahawasanya segala perkara-perkara yang kita lakukan ini hanya dengan izin Allah SWT. Kita tidak nak hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bermakna tuan-tuan sekalian, kita faham. Maka oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pelajar, para pensyarah yang saya hormati sekalian, maka kerana itu sebenarnya tugas kita tidak akan berhenti sampai bila-bila. Sekarang tugas anda ialah belajar. Dan tugas anda sekarang melengkapkan diri dengan ilmu. Tugas diri anda adalah untuk memperkukuhkan jati diri anda. Kerana lepas ini, bila berdiri maskurul ijazah, bila convocation nanti, insya-Allah dengan pencapaian cemerlang, pada ketika itulah anda akan berlayar bersendiri di lautan yang berlubang yang cukup deras, ributnya cukup kuat. Kalau kita tidak kuat, terpelanting kita sampai pantai, tidak sampai ke tujuannya. Karena itulah pembentukan jati diri dan watak-watak ini seumpama pokok yang mana perlu kita bina akar sedalam-dalamnya ke pasak bumi. Kita mesti akarnya begitu kuat. Kalau akarnya kuat, pegangannya kuat, kita tidak akan bersandar kepada khabar angin. Kita tidak akan bersandarkan kepada buruk sangka. Kita tidak akan bersandarkan kepada mudah membuat penghakiman pada orang lain. Tidak. Kalau ada akar yang kuat, kalau ada perkara-perkara yang cuba nak jatuhkan diri kita, nak rosakkan diri kita, walaupun orang bakar sekalipun pokok tersebut, walaupun ada kemarau yang berpanjangan, walaupun orang cuba meracuni pokok tersebut, tapi kalau akarnya dalam, tertusuk ke perut bumi, lama-kelamaan kita akan bangkit untuk menembuskan tunas baru ke atas. Kenapa? Karena kita tidak pernah berehat daripada berusaha untuk jaya terbaik. Maka oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para
pelajar, para pensyarah sekalian, saya melihat bahawa kita jangan datang, kalau pensyarah-pensyarah yang ada di sini, kita bukan datang untuk bekerja semata-mata, tapi kita datang untuk membawa satu perkara yang lebih besar. Selesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, datang bekerja. Kita kena bercakap yang betul. Jangan kita bercakap ada alasan tu, ada alasan. Kenapa? Kerana yang benar itu Allah Ta'ala akan bersetuju dengan cara kita. Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita kerana kita berada pada perkara yang benar. Sebab itulah Pak Hamka pernah kata, dia kata bahawa dalam hidup ini kita mesti ada beberapa perkara bila kita berada. Dia kata mesti ada sifat malu, mesti ada sifat amanah, mesti ada sifat benar. 3 perkara. Bila seseorang itu beragama dan kamu memahami agama tersebut, katanya Pak Hamka dalam bukunya Peribadi Hebat, nyatakan bahawa ada 3 perkara yang mendasari diri kita, yang harus ada pada diri kita sekiranya kita meletakkan agama itu menjadi teras dari kita. Yang pertama, sifat malu. Kita mesti ada sifat malu. Malu aku nak buat perkara macam ni. Malu aku pada pensyarah kalau tak siap kerja ni. Malu aku pada mak bapak aku yang hantar jauh-jauh untuk belajar pada. Malu mak bapak aku kerja teruk-teruk hantar duit pada aku dengan pencapaian begini. Malunya aku tidur lewat malam yang menyebabkan aku lupa, aku sampai subuh terlajak. Aku ni belajar Quran, hafaz Quran. Malunya aku untuk berjumpa dengan lelaki, berdoa dengan perempuan dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlupa batas-batasan tersebut. Malunya aku. Kalau kita ada sifat malu, kita tidak melakukan perkara demikian. Kerana malulah, maka saya tak nak jadi malu. Maka kalau saya melaksanakan tugas, kerana saya takut untuk menjadi malu, maka saya bekerja betul-betul. Kalau orang kata, apalah TNCA ni tak pandai buat kerja, malu rasanya saya. Maka oleh kerana untuk menghindarkan sifat malu tersebut, saya mesti bekerja keras, saya mesti fokus dan saya mesti berteliti dengan kerja-kerja tersebut. Maka kerana adanya sifat malu. Yang kedua, bila kita ada sifat amanah. Amanah ini maksudnya adalah kebertanggungjawaban kita. Bagaimana kita menjadi seorang yang amanah. Pada malam ini ada kuliah maghrib. Kalau ada kesempatan, naiklah motosikal dan sebagainya, pergilah ke kampus Bacok. Malam ini saya ada kuliah maghrib bertajuk tentang amanah. Saya dah siap slide dan sebagainya, pergilah kuliah maghrib pada malam. Saya, walaupun jawatan saya di TSCA itu jawatan, tapi diri saya ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti menyebarkan perkara-perkara kebaikan ini pada umat. Maka oleh kerana itulah saya memilih, bila mana orang menjemput saya untuk belajar dan sebagainya, saya bersetuju. Sekurang-kurangnya sebulan sekali saya akan bercakap di khalayak menggunakan kita akan ada online nanti. Saya akan share nanti. Akan ada online, tengok ke Facebook ke YouTube dan sebagainya. Kalau tak sempat nak pergi secara face to face, sebab saya dipahamkan mahasiswa di sana dengan kerjasama Pusat Islam masak-masak sendiri itu untuk beri makan kepada tamu dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita dia nak meraihkan majlis ini. Bukan nak meraihkan saya, tapi nak meraihkan majlis ini. Kebetulannya saya je ada pada tikanya ada pada malam. Maka insyaAllah nanti saya akan share link tersebut pada dekan. Mungkin dekan dah tahu, dekan dah tahu, maka boleh share pada pelajar. Yang ketiga, mesti ada sifat benar. Benar ni maksudnya adalah kalau benda yang salah jangan ikut. Cuba tengok bawah ni, berapa ramai ni ustaz-ustaz yang mengajar ikut dan saya malas nak mencampuri kerja-kerja mereka. Tapi bagi saya tak betul tu. Dengan membawa begitu, dengan membawa begini, sampai memuja-muja orang tu, sampai memuja-muja orang ni. Sebab apa? Sebab kita sudah lari daripada kebenaran. Islam mengajar kita untuk kita memahami Islam bukan dengan cara memuja-muja orang lain. Jadi saya tidak ada begitu. Allah Ta'ala, saya minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi saya daripada perkara-perkara di mana kita terdorong untuk mengikut perkara saya. Ada satu doa yang Nabi ajar, saya lupa dalam bahasa Arab dia, tapi maksud Melayu dia kau. Saya lupa hadis dia, nanti saya bagi nanti.
Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita kena minta kepada Allah. Ya Allah, aku mau perlindungan padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, serta doa yang tidak dimakbulkan. Nombor satu, Nabi ajar kita, ya Allah, berilah perlindungan pada aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu tak manfaat? Contoh, lalu dia cerita berkaitan dengan orang itu, orang ini nak cerai dan sebagainya, kita macam tu, dia lepas. Ada perkara-perkara yang kita pas macam tu, dia lepas dia. Tapi kan lalu ilmu-ilmu untuk pelajaran kita simpan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala melindungi diri kita daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dalam feeds kita yang datang dari FB ke, Instagram ke, TikTok ke, whatever ke, Thread ke, maka dia akan masuk nilai-nilai. Ataupun dalam X ke, dulu Twitter, dia akan masukkan perkara-perkara yang malah beri manfaat kepada kita. Untuk maklumatkan yang sahabat-sahabat sekalian serta pelajar, sebenarnya untuk kekal menjadi kolumnis harian selama 2 minggu sekali itu, dengan jawatan saya amat tough. Saya perlu menulis, saya perlu cari masa untuk menulis. Bila saya menulis, saya tidur jam 1 pagi. Saya pula ada di Macang, Kelantan, 1 jam perjalanan. Bila kita baru di 1 jam 15 minit. Balik pula maghrib, semayang pula di mana-mana masjid yang saya perlu, sempat saya berhenti. Balik rehat sekejap, semayang syak dengan isteri saya, tempat-tempat yang sama, minum air sekejap, berborak dengan dia, tengok telefon, perlu jawab dan sebagainya. Dan saya mula start menulis. Saya juga ada tesis PhD yang sudah baik saya biasa. Ada PhD pada universiti sana, di universiti sini, atas meja saya. Itu bukan tanggungjawab saya untuk bantu perkembangan ilmu. Kerana saya telah, bidang saya kepakaran tersebut adalah bidang psikologi. Ada orang minta saya pergi. Ada juga modul-modul yang mereka minta saya sahkan untuk saya set. Bila sebut nama isteri, keluar nama isteri. Tolong kau, saya beritahu saya. Isteri saya kata saya kena beritahu. Lalu WhatsApp saya kata, Umi kata dia Nizam, dia terkejut pula ayat berbeza. Adalah tu dia nak cakap apa-apa. Kalau nak apa-apa, bercakap Nizam. So maknanya betul sekalian, apabila kita memahami tentang, macam saya bagi contoh tadi, adalah merupakan salah satu contoh cara kerja saya. Kenapa saya rasa walaupun letih tapi saya buat? Kerana fokus tadi. Bagaimana kita nampak jauh. Saya nak tanya satu. Awak faham maksud legasi? Tak tahu legasi. Legasi. Apa yang kita nak tinggalkan? Jasad kita dimamah oleh bakteria, kuman-kuman, rebut habis jasad kita. Tetapi roh kita diperkukuhkan dengan apa yang kita tinggalkan. Antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. You buat software, you buat tu, you buat ni, nanti dengan teknologi yang you belajar di sini, you akan tinggalkan ilmu tersebut. Dekan founder lah kita kata untuk buat program Hufaz. Alhamdulillah, bermakna permulaan ini akan spark pada diri kita yang lebih besar lagi. Maka dalam hal itu, maka jelas bagi kita bahawa apa yang kita nak tinggalkan. Saya tulis buku ni, nak tengah ada dah manuskrip saya nak hantar kat EMK. Pada minta buku saya, lepas tu orang kata lajunya dia kerja. Sebab saya nampak apa yang saya nak buat. Dan saya nak buat ini bukan nak naik pangkat, bukan nak buat apa, itu urusan Tuhan. Tapi saya buat ini kerana kita nak tinggalkan satu legasi. Kenapa tuan-tuan sekalian? Saya melihat kata-kata Syekh Muhammad Al-Mutawalli, seorang ulama yang pernah menjadi menteri di Mesir. Dia kata apa? Dia kata, apabila ruh kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa yang sama, bila ruh dimasukkan, maka anak panah kematian pun telah dilepaskan. Bila anak panah itu tertusuk di jantung kita, maksudnya jantung kita berhenti, bagaimana
anak panah itu terkena jantung kita dan jantung kita berhenti, di mana kita dipanah, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan dan pengetahuan Allah SWT. Kerana itu, adakah kita boleh jamin kalau kita menghitung jam kita untuk cukup 24 jam dengan bermula 6 pagi tadi sehingga 6 pagi besok? Adakah kita boleh yakin seyakin-yakinnya bahawa kita akan bertemu lagi dengan pukul 6 jam 6 pagi besok? Ada yang yakin? Awak yakin? Awak yakin? Awak yakin? Saya sendiri pun tak yakin. Awak yakin akan hidup lagi jam 6 pagi besok? Maka kalau kita tahu perkara macam tu, kita setiap hari kita akan buat terbaik. Apa perkara yang kita nak buat baik tersebut? Mudahnya, buat sebaik-baiknya benda yang baik. Senyum, tegur orang, bagi semangat kat kawan-kawan, bantu dia sikit, tolong menyampaikan perkara yang betul. Kalau kawan ada masalah, cerita pada kawan lain supaya membantu dia. Itu benda-benda yang baik. Pergi makan kat kucing lah, pada masa yang sama tolong ni lah, tolong kemas-kemas. Kalau tengok kawan-kawan dia lupa, misalnya kata contoh, dia rendam baju, tiba-tiba dia demam, tak dapat pasang baju, maka kita tolong basuh baju dia pada masa yang sama. Itu benda yang baik. Dia tak ada duit, tolong belanja makan. Kalau semua ni berperangai baik sebegitu, Allahu Akbar, aman kita. Kita jangan mula dengki dengan orang lain, jangan duk cakap benda-benda yang tak sepatutnya kita bercakap. Maka kita telah berperanan untuk kita memupuk akhlak-akhlak yang baik, memupuk pada diri kita, dan juga kita menyalurkan akhlak-akhlak yang baik tersebut pada orang lain. Itu je. Alhamdulillah saya mulakan hari ini dengan bagaimana? Saya mulakan hari ini dengan adanya kuliah sedikit tazkirah ringkas berkaitan dengan hari ini. Tak apa, nanti kita akan ada lebih detail lagi berkaitan dengan ini. Ini merupakan satu pertemuan dengan saya pada permulaan. Maka itulah. Mungkin lepas ni saya dah free sikit masa. Ada atas tunggu-tunggu saya nak bincang masa tu. Saya pun ada tesis saya nak sambung baca sikit lagi kan. Jadi saya cubalah sebelum saya ada mesyuarat dengan Datuk Najib Chancellor jam 2:30 petang. Jadi maknanya, dan malam itu terus balik ke Bacok untuk saya kuliah. Dan balik tidur rumah adik saya, dan besok kena pergi ambil wife saya di airport. Seminggu dah tinggal saya di balik polis. Dia buat urusan, adalah dia buat implan gigi, nanti buat doktor pakar, dan dia kemas rumah dan sebagainya. Maka bayangkan saya menguruskan rumah tangga, rumah tangga saya, anak saya demam seseorang je. Kena buat tu, kena buat ni, masak tu, kena kemas rumah, sapu lantai, jadi TNCA lagi, buat tu lagi, kerja lagi, macam-macam. Kadang-kadang setiap pagi tadi saya jadi letih sangat dengan anak saya demam nak kapek dari. Tidak ada tempat lain saya istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma firli warhamni warhamni. Zikir. Kita tidak akan dapat secara, dia panggil auto, mood auto. Perkara itu kalau kita tidak beramal. Baik. Satu perkara kelaziman kita. Kelaziman kita. Bila mana kita sebagai seorang Islam, kalau ada perkara-perkara yang kita rasa kita nak marah pada orang itu, ataupun kita rasa macam kita ada kesukaran, biasanya sebagai orang Islam kita akan kata, tak apa, Allah kan ada. Tak apa, Allah ada, tunggu kan. Tak apa, Allah kan ada. Itu ayat biasa kita orang lain Islam kita, ataupun orang Islam lain sebut kata. Saya nak bagi supaya anda berfikir. Kalau dekan sebut, dekan, dia sebut nama saya. Tak apa, Prof. ada, TNCA ada. Tapi dekan tak baik dengan saya. Saya nak jumpa sekali-sekala, angkat telefon tak angkat. Contoh. Saya bagi contoh. Bagi contoh, bukan saya nak cerita analogi supaya lebih faham. Kenduri pun tak cukup saya. Ini contoh saja. Lepas tu pada masa sama ada time-time tertentu terdesak pada tiba saya. Lepas tu kadang-kadang bila saya pergi tempat dia, cari alasan lah, gitu gini. Tapi bila orang tanya, tak apa, saya ada TNCA,
Saya ada profesi ni, saya nak layan macam mana kalau awak tak dekat dengan saya? Saya nak layan macam mana kalau urusan-urusan dengan saya pun awak tak selesaikan? Saya nak layan macam mana kalau sekiranya kerja-kerja yang saya suruh minta buat, tak buat? Samalah kita kata ada Allah. Kamu mau bercakap, kamu ada Allah. Tapi adakah Allah ni benar-benar menjaga kamu? Adakah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu benar-benar merahmati kamu? Adakah Allah Ta'ala ini melindungi kamu? Dengan kita menamik, dengan kita berkata bahawa Allah ada, maka bermakna kewujudan kita, bila kita menyebut tentang Allah itu, bila kita menyebut perkataan Allah itu, biarlah disamakan dengan usaha kita yang berterusan untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu masuk hadis mengatakan bahawa Allah ini sangat dekat dengan kamu, lebih dekat daripada urat leher di kamu. Kalau ada urat leher ditekuk kamu, jadi maknanya Allah dekat. Sebab tu kalau saya sebut Allah ada, saya dengan penuh keyakinan bahawasanya malam nanti kita nak bangun tahajud untuk jumpa dengan, atau untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mengaju pada diri. Pada masa sama saya kata Allah tak ada, maka saya pun cepat-cepat ambil Quran untuk baca Quran, untuk tadabbur ayat-ayat tersebut, untuk berikan supaya hati kita menjadi sejuk kembali kerana Allah Ta'ala ada. Kerana Allah Ta'ala itu ada, maka sudah tentu saya cuba buat kebaikan-kebaikan, mempermudahkan segala urusan orang lain. Maka banyakkan sedekah, bantu orang tu, bagi makan pada orang. Kerana saya percaya Allah itu ada. Biarlah kewajaran kita menyebut Allah itu ada, selari dengan tindakan kita, selari dengan segala perilaku kita, yang mana kita meletakkan bahawa Allah first, dahulukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara. Sebab tu kita kena selesaikan urusan kita dengan Allah Ta'ala. Subuh berjemaah, Quran baca, zikir-zikir kita selesai dulu, dan orang kita, InsyaAllah kekuatan itu akan datang. Bayangkan belajar, saya berada di Universiti Malaysia Perlis selama 20 tahun 6 bulan. Kalau saya diberi jawatan TNCA di UNINA, senang kerja saya. Sebab saya dah tahu semua sistem, saya dah tahu ada orang kawan saya dan sebagainya, saya dah tahu, saya dah kenal secara. Tapi saya telah ditakdirkan datang ke sini dengan izin Allah Ta'ala. Umpama saya berada di sebuah pulau, ada sudah kerajaannya, ada sudah rajanya, ada sudah bentaranya. Cuma ada saja bentara yang sudah tidak kekosongan jawatan di situ. Saya mengisi dengan saya tidak kenal sesiapa saja. Saya pun tak faham bagaimana sistem tersebut. Saya kena fast learning, kena cepat-cepat belajar, kena cepat-cepat sesuaikan. Maka apa lagi yang perlu saya minta bantuan? Apa lagi yang perlu saya minta bantuan selain pada manusia yang tak kenal ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah la haula wala quwwata illa billah. Tu dapat sorong-sorong tawakal betul-betul. Akhirnya jumpalah dekan awak, jumpalah sahabat-sahabat, jumpalah dekan-dekan yang lain datang meraihkan kita, bercakap, bekerjasama dengan kita. Akhirnya siapakah yang mendekatkan hal ini semua? Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana keizinan Allah SWT. Saya yakin begitu. Maka janganlah kita mudah menyebut aku ada Tuhan, aku ada Allah. Macam contoh Palestin, tak apa, Tuhan ada. Tapi kita doa untuk Palestin pun tidak. Kita doa dalam solat untuk Palestin pun tidak. Bermakna dengan kata lain, apa yang kita sebut di mulut tidak sama dengan apa yang kita sebut di dalam hati kita. Jadi oleh kerana itulah para pelajar sekalian, bagi saya dalam hal ini kita sebenarnya perlu menjadi seorang yang bijaksana, wisdom, dan yang kedua mature, matang. Bijaksana maksudnya pertimbangan yang teliti harus dilakukan dalam buat perkara.
Mata maknanya ialah jangan buat suatu perkara tanpa kita memahami keseluruhan perkara tersebut, dan jangan buat perkara yang boleh memudaratkan kita pada jangka masa panjang. Oleh kerana itulah kematangan ini penting. Jadi kalau kita matang, kita bijaksana, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi perlindungan pada kita. Jadi oleh kerana itulah belajar, saya dulu tengok time saya pun dah setengah jam lebih. Kalau saya bagi talk ini tu, saya bagi simple lah setengah jam. Paling tidak kalau ada soal jawab, saya boleh buka soal jawab. Dan hasrat saya bila saya pegang jawatan TCA ini adalah tujuan saya adalah untuk merapatkan hubungan saya dengan pelajar dan juga dengan dekan dan juga dengan syarah sekalian. I try to be father like, menjadi ayah-ayah awak semua sekalian. Jadi insya-Allah saya akan cuba membantu dengan sedaya upaya saya. Saya ini bukan sempurna, saya bukan orang yang hebat, tapi kesempurnaan itu, kehebatan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? Jadi saya buka kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan bila sebut nama, asal kat mana, asal mana, umur berapa. Tak apa, pergi, kena pasal apa? Oh, dia dah buka. Ada benar? Dah buka kan? Ya, sebelum tu. Ni soalan ni memang dah bagi kat dia ke? Dia sendiri? Tak. Dia akan plan. Kalau plan tak jadi kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ali Firdaus bin Rafi. Saya asal Johor tapi menetap di Selangor. Boleh tanya tu soalan saya adalah seperti yang dikatakan oleh Prof, madu antara sifat penting yang perlu terap dalam seseorang mahasiswa atau mahasiswi. Namun madu yang berlebihan bagi saya boleh menjadi sebab seseorang itu kehadapan. Jadi bolehkah Prof bagi nasihat bagaimana malu itu letak pada tempatnya? Betul. Awak telah beri jawapan dia. Saya macam mana nak pecahkan rasa malu tu? Oh, itulah soalan dia. Okey. Macam mana nak pecahkan rasa malu? Dia sebenarnya ini. Yang saya masukkan tadi adalah malu untuk melakukan maksiat, malu untuk melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita patut lakukan, kita tak buat. Serta malu untuk buat perkara yang mana boleh mudaratkan pada masa depan. Mungkin hasrat Firdaus ni ialah dia ada sedikit Firdaus ya. Ada sedikit introvert. Maksudnya diam, macam mana bisa begitu kan. Itu awak jadi malu. Itu personality. Dia beza antara sifat malu dengan malu untuk dalam hal-hal yang lebih besar. Tetapi personality itu dua perkara berbeza. Personality ni biasa orang cakap kita introvert, extrovert. Kalau extrovert ni suka cakap dengan orang, suka sharing dan sebagainya. So introvert ni dia lebih diam saja, tak share dengan siapa-siapa. Tips saya, kalau siapa nak rakam dia boleh, sebab saya dah keluar tips saya. Nombor satu sekali ialah untuk merungkaikan sifat malu kita untuk berdepan dengan orang lain, kita mesti membina circle of trust. Circle of trust, lingkungan kepercayaan kita. Setakat mana kita mampu, kita ada kawan-kawan kita. Takkan Firdaus tak dibina 4-5 orang. Ada 5 orang tu share 5 orang. Lepas tu lama-lama bila kita boleh share 5 orang itu, kita sudah bersedia untuk membuka circle of trust kita dengan lebih besar. Kita bukalah lingkungan kepercayaan kita dengan lebih besar. Lepas tu lama-lama kita buka, lama-lama kita dapatlah orang-orang yang boleh kita cakap, boleh kita sharing dan sebagainya. Cuma bila kita membina circle of trust ini, perkara yang paling penting kita harus jaga ialah kerahsiaan, penghormatan, integriti. Kalau ada dalam lingkungan kita itu yang sudah kita tidak percaya, so kita keluarkan dia daripada circle of trust kita. Kita tak perlu masuk lagi dalam circle of trust kita sebab dia selalu menyukarkan kita, menyusahkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah
kita harus bercakap. Nak pergi beli nasi kabu ke sarapan pagi, Assalamualaikum makcik, nak nasi 5 bungkus. Makcik sihat? Ajar makcik. Mula cakap. Makcik sihat? Adik, jumpa budak-budak. Siapa nama? Cakap. Senyum. Kita mesti memulakan interaksi setiap hari. Kalau kita tidak ada interaksi setiap hari, awak jadi dry. Awak tak cakap dengan orang, ada benda nak luahkan, jumpa. Paling-paling payah sekalipun, cakap dengan pokok dulu. Nampak bodoh tapi pokok dia mendengar. Sambil-sambil sirap pokok, wahai pokok, aku ni Firdaus lah pokok. Aku tak berani lagi nak cakap dengan orang lain. Tolonglah mendengar aku. Maka pokok dengar contoh. Tapi jangan sampai tiap hari cakap dengan pokok. Dan sekali pesyarah akan bawa pergi jumpa sekretari. Bermakna contoh itu. Faham maksud saya? Jadi bercakap dengan alam, cakap tu. Saya dulu masa saya sekolah dulu, kadang-kadang saya stres, macam-macam. Saya pergi dekat tempat benda padi, patut ada kerbau, ada 3 ekor situ. Saya menjerit, jadi kerbau apa? Jadi kerbau apa ada respon juga kan. Kadang-kadang dekat kampus saya tu ada bukit tinggi, saya naik bukit, saya dunia, dunia, dengarlah diriku. Jangan sajaklah sikit. Lama-lama you expose yourself. Kena expose. Nanti kalau you Firdaus, you ada sifat malu, kena karakter begini, belajar pandai, hafiz Quran, tapi bila kita nak present proposal pada orang manager bagus, fail kerana communication kita tak capai tahap yang betul. Mula daripada sekarang, masuk dalam perhujang, ada program-program berkaitan dengan forum, nasyid ke sebagainya. Dulu anak saya sudah masuk nasyid sekolah rendah, tapi dia malu. Maka aku jadi cubit peha dia sebab dia tak nak jadi malu kan. Dia nasyid juga takut tak keluar suara, dia cubit juga, lepas peha dia. Kenapa? Ialah kerana untuk nak cakap supaya kita ada say nak cakap. Malu tu. Lepas tu saya tanya Rizal, kawan kat saya selalu cakap je bos. Saya tegur orang, macam mana berniaga ni? Okey, alhamdulillah, saya doakan. Kemudian tolong ajar diri kita. Kita tahu tak, antara amalan yang saya buat, yang saya suka doa pada orang lain. Kalau kita doa pada orang lain, kan Tuhan, malaikat akan doa kepada kita, pakai sama kita doa. Kalau saya suka kat makcik tu, masakan sedap, mahal pun tak sangat, saya pergi doa dia, makcik, masakan sedap, harga pun harga yang boleh makan, orang susah-susah boleh makan. Saya nak doa kat makcik, ya Allah ya Tuhanku, kau limpah rezeki yang luas pada makcik ni. Amin. Doa. Maka dia pun Allahu Akbar. Ada orang dekat dia. Kalau saya pergi gunung ini, saya doa kepada tuan rumah kita semua. Salam dia. Ya Allah ya Tuhanku, karamatilah majlis ini dan berkatilah majlis ini ya Allah. Dan berilah pengampunan pada kami semua. Amin. Saya tak malu. Orang pun tengok belakang. Amin, amin belakang. Kenapa orang tak mulakan doa? Sebab fokus kehidupan dia itu pendek, tak nampak. Kalau kita nampak tu, kita mula doa, malu apa? Dalam Islam ini bukan begini, kena begitu, kena menyampaikan. Kita mesti mula dengan kecil-kecil. Cakap dengan kucing dulu, tak apa, cakap dengan pokok dan tapi kita kena praktis kita bercakap. Dan kita kena ingat, dalam kita berbual ni ada orang sakit hati kita, tak apalah. Itu serah pada Allah SWT. Bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Right? Boleh nampak kita. Saya pun nampak karakter Firdaus macam mana malu kan? Tapi dah mula berani tanya soalan, bagus tu. Mana sudah keluar daripada kaum tersebut. Walaupun mungkin soalan tu saya tak tahu nak faham pada mereka awal sebab kan ada gugup tadi sedikit. Okay. Ada soalan lagi? Ada soalan? Ya. Nama, kakak perempuan. Nama saya Adam Daniel Akrami. Adam Daniel. Saya duduk macam. Speak tu kena, sekali kena berlatih gadget pun. Tengok saya bercakap. Orang macam juga. Kelantang juga. Macam saya. Okey, macam saja. Okey, apa dia soalan? Jadi soalan saya,
bila contoh kita ni manusia biasa. Jadi bila kita duduk di apa macam takat tinggi ni, jadi kita ni sebagai manusia ni soalan ada macam kita ni memperendahkan orang lain. Jadi macam mana cara macam tak si bagi rendahkan orang lain lah sebenarnya. Adakah saya telah merendah kau? Maksudnya kita lah, maksudnya contoh kita pakar dari sesuatu, kita pandai dari sesuatu. Okey, faham. Jadi Bersiap sedia lah, bersiap sedia. Supaya bila jadi urusan nanti tak merendah kau lain. Awak minta supaya dia jangan merendah kau lain. Which one you want? Saya faham skop awak bila ada pakar suka merendah orang lain. So awak nak supaya apa? Supaya kita ni selalu rendah diri. Humble, be humble. awak nak minta orang lain merendah diri. Maksudnya bila kita ni kita suka macam tak orang kita Okey, kalau betul. Kita tak buka kampus. Ya, itu jawapan dia lah. Maksudnya cara dia. Oh. Jauh di soalan. Banyak. Okey, baik. Yang pertama, Daniel. Bila kita keluar perkataan, biasanya orang pakar-pakar besar ni dia suka merendah orang lain. Itu satu statement yang salah. Sebab tu berhati-hati. Sebab macam saya tanya, adakah saya tengok kan, saya terbuat reflection. Adakah saya telah menyakiti hati awak? Sebab saya TNCA. Kenapa? Jadi bermaknanya macam mana kita nak ubah soalan tersebut? Terima kasih atas ceramah tadi. Bagaimana kita nak kekalkan diri kita supaya sentiasa rendah diri walaupun kita megang jawatan dan sebagainya. Itu sepatutnya soalan yang relevan. Nampak? Jadi bila kata biasanya orang besar-besar agas-agas lah. Biasanya orang yang pakar-pakar besar dia agas lah. Dia mesti baik pelakis-pelakis ke orang lah. Okay. Biasa tak. Saya pun duduk dalam posisi saya tak ada pun. Saya profesor dia tak ada. Setakat ni tak tahulah Syah tengok saya macam mana. Tak ada pun saya nak pelakis student tu pun semua. Tak semua begitu. So maknanya ialah macam tu lah tadi. Kenapa saya boleh ada berfikiran begitu? Sebab saya tahu kita ni nak mati dah kau. Saya tahu bahawa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang terbaik di sisi Allah? Saya tanya soalan. Siapakah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Takwa. Yes, orang bertakwa. Pocik jual keting. Kalau dia bertakwa, dia yang terbaik. Datuk ke Tan Sri ke mana-mana contoh, tapi dia tidak bertakwa, dia lebih rendah darjat banding pocik jual keting. Sebab itulah maintain pada nilai segitu. Saya selalu minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala gunakan darjah pangkat kita dijauhi daripada sifat angkuh, bongkak, takbur, bangga diri. Dalam istilah psikologi dipanggil narsisistik. Narsisistik maksudnya adalah diri you saja betul, tak nak terima pandangan orang lain, marah pula kalau orang lain melebihi daripada kita. Kita selalu terancam dengan kedudukan-kedudukan orang lain yang rasa kita nak mengancam kedudukan kita. Itu satu penyakit. Jadi mana penyakit, dia panggil penyakit qana'. Masalah tidak cukup. Tidak cukup. Nampak orang berjaya tak cukup. Dia dah termenduga profesor, dah dapat profesor, tapi tiba-tiba ada orang yang termenduga pula profesor, dia rasa tercabar. Walaupun dia dapat dah. Nampak tak penyakit itu panggil penyakit narsisistik. Jadi saya tak apa baru-baru. Lepas ni kena belajar cara kita tanya soalan, apa yang kita maksud. Sebab nanti kita akan, tak apa, it's okay. Sebab saya tegur awak dengan secara ikhlas kan. Supaya lepas ni kita akan belajar lebih bijak. Lebih bijak memahami tentang hidup ini kan. Jadi kalau tanya saya, apa saya nak agah kan? Kalau kita cakap Kelantan kan, kenapa agah tahu agah? Kenapa saya nak sombong? Sebab Nabi Rasulullah yang dijamin syurga tak sombong pun. Kita dia boleh jamin syurga nak sombong kan? Kan jadi begitu kan. Okey, ada soalan lagi? Nak tanya lagi? Oh, puan tak ada. Bagi ruang pada orang lain. Ada soalan?
Ya. Nama? Tidak ada pergi. Nama? Daripada mana? Kerja. Kerja. Nama saya Hari Afifah. Allah salah dulu. Assalamualaikum. Nama? Nama saya Hari Afifah Hani. Okey. dari Terengganu. Tak boleh lah. Dengan Dengar. Saya tanya, apa pendapat Prof tentang student sekarang kan, dia study buat nak biar mencapai target dia tu kan, tapi sampai tak rehat apa semua. Saya nak tanya pendapat Prof lah, adakah dengan cara tersebut adalah cara terbaik ataupun maksudnya ada cara lain yang boleh digunakan? Sebab saya tengok dekat TikTok kamu tu semua dekat budak kalau nak capai target ni buat belajar tak ada rehat. Ini dia kata, siapalah nanti kita bercakap tentang kerangka fikir kita. Saya tanya soal. Cuba definisikan saya rehat. Awak tengok TikTok ni, bahaya TikTok ni. Dia tak apa tapi. Cuba definisikan saya maksud rehat apa dia? Maksud rehat apa dia? Oh tak ada. Dia Oh, tidur pun tak. tidur, kena tidur. Jadi kalau rehat tidur. Ha? Nak test. Macam mana? Nak test. Tak apa tak cakap nak test. Apa rehat? Apa pandangan itu tentang rehat? Apa maksud rehat? Tidak memperuntukkan masa untuk hilangkan rasa penat. Siapa lagi nak cuba? Saya nak tanya awak. Tidur ni adalah keperluan manusia. Walaupun dia kata letih macam mana kerja banyak, dia tidur. Kita cerita di TikTok dia tak tidur, kan tidak bila lama dah. Apa maksud saya? Sebenarnya ada beberapa isu tentang hal ini. Dalam hidup kita ini, jangan gunakan rehat itu, awak fikir rehat kena tidur, kena jumpa kawan-kawan, kena ada healing mana-mana. Tak rehat aku, contoh cuti semester pun kena buat kerja, tengok kawan, pergi sana, pergi universiti, pergi lepak-lepak, pergi canoeing lah, kayaking lah, sebagainya. Maka kita berasa macam, oh aku tak boleh macam tu. Sebab dalam fikiran kita adalah rehat. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan perkataan pause. Pause maksudnya berhenti sejenak. Saya balik jalan, saya letih, saya perlu menulis, maka saya kena pause kita. Orang nasi saya, minum-minum teh dengan dia, pause. Lepas tu dah kata 1 jam cukup. Kadang saya buka TV, tengok-tengok sejam, pause. Lepas tu saya pergi mandi air panas. Lepas tu saya sembahyang sunat sikit-sikit dan saya sambung kerja. Itu sudah memadai bagi diri saya. Saya tidur jam 1 pagi. Bangun 4:30 pagi. Tidur 4 jam setengah. Tapi saya tak rasa saya letih, kerana saya tahu bahawasanya kerana yang lebih besar ialah bangun pagi untuk menghadap Allah SWT. Itu lebih besar. Apabila kita bangun malam untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kecukupan tidur itu siapa yang kurniakan? Kalau kita tidur 3 jam, kalau kita bangun untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ikut pada kajian mengatakan tidur 6 jam, 7 jam dan sebagainya, memang benar kajian itu pun begitu. Memang benar pun, memang orang buat kajian begitu. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh untuk bangun malam, tidur baru 4 jam, 3 jam, maka dalam keadaan begitu, kita bangun, insya-Allah Tuhan akan write off keletihan kita itu dengan rasa kelazatan untuk beribadat pada Allah. Kita akan jadi rasa tenang. Ada orang tidur cukup tak tenang. Berapa jam tidur tadi? 10.
Tapi serabut juga. Adakah bermakna tidur tak cukup? Cukup. Sebab ketenangan itu sebenarnya. Satu lagi isu tentang buat kerja banyak-banyak tadi, awak tengok dalam TikTok kerja buat, dia ada satu penyakit dia panggil procrastination. Apa maksud procrastination? Suka bertangguh, last minute nak buat, tak prepare betul-betul, tak buat macam ni, tak buat macam tu. Mana-mana, ya ada sifat bertangguh. Orang sifat bertangguh ni, sampai bila-bila pun dia akan bertangguh. Kalau tak ubah cara kerja dia, akhirnya dia takkan berjaya. Sebab tu saya terus buat, tengok saya ambil, kita tengok contoh saya. Pak dapat telefon, saya dapat, saya terus nizam jawab, saya tak tangguh. Sebab saya takut isteri saya kata dia ada apa, dia ada benda penting apa sebagainya kan. Akan macam tu, tak tangguh. Lepas tu kalau saya buat terus, buat terus, fikirlah. Jangan sifat bertangguh. Sifat bertangguh ini adalah sifat bersama dengan iblis. Banyak dalam cerita Al-Quran dan hadis Nabi berkaitan dengan ini. So sebenarnya kajian-kajian psikologi ini membuat satu kajian bahawa mengapa kita jadi letih, tak cukup masa, tak sibuk, tak rehat. Kerana kita ada satu sifat dipanggil procrastination. We cannot manage our time. Sebab tu masa ini kita kena urus. Suka bertangguh adalah musuh yang paling nyata. Maka buat je lah. Bila kita demam, itu tanda Allah Ta'ala nak suruh kita rehat. Saya ni gitulah, kalau saya masuk hospital ke 3 hari, 2 hari masuk hospital kerana adalah apa-apa saja kan, saya turutkan semua, itulah tanda saya rehat. Sebab tu saya pergi hospital, saya jarang tulis dekat FB lah mana-mana, ambil bubuh wire ke, lepas tu ambil gambar, lepas tu lambang KPJ tu biar nampak seperti apa keputusan. Nak tunjukkan bahawa hidup buat kelah ke. Nak ayat kau kan, hak sakit tu sikit sangat nak ayat tu. Tapi nak ayat tu hospital kelah tu. Oh, setiap hari kita sebenarnya syirik membesarkan diri. Waliyah sebenarnya. Sebab itulah kita kena berhati-hati kan. Jadi saya Hani Pahal, boleh saya panggil Hani. Hani itu wahai manisku kan, madu ataupun madu tu, tak ada madu kan, ataupun wahai madu tu, warna madu lagu mana, test saya dulu, saya bagi buat cik, mana, buat cik goga, tengok panggil saya buat cik pula, jumpa sini, dan luar tak apa, sini kecil pun, buat cik, ada goga pun tengok, buat ya adalah, ada bekerja okey, jadi saya sebab tu kadang-kadang, sebab tu kita ni, saya suka bercakap dengan mahasiswa ni Asia. Sebab macam ni lah, perspektif fikiran dia rehat. Dia tanya rehat, aku setakat malam tak rehat lagi. Serabut makan tak ada. Nanti tu main TikTok 4 jam tak apa. Tak rehat tu. Dah. Bukan lawak mati rupa ayuh ni tu asrama. Asrama. Mana asrama? Sama sini. Mana tak ada lah serabut lah, hari tak masuk lah. Nak tahu. Serabut ni, baju tak lipat lagi serabut. Nak balik. Serabut. Aku tak sengaja ni dari seluruh rumah. Dia tu lelaki aku dah bayar aku. Menunggu lagu banking. Mana? Masak kapal ini. Ikan singgang sama. Tak rehat juga. Gambar dia tak rehat juga kamu. Kalau kita kecil bahasa betul, cuba ya, gambar dia tak rehat. Lepas tu kalau saya jumpa pesyarah, kita sibuk nak ya kamu. Sibuk tu gapo kan? Cuba ya. Beritahu saya sibuk. Dia nak semangat. Saya dulu ni dekan Asia dengan kakak. Saya dulu diuji dengan kedua ibu bapa saya sakit. Dua-dua sakit. Ayah saya ada pancreatitis, dapat kronik diabetik. Mak saya pun Alzheimer stage 4. Tak kenal saya ni. Gitu ya. Pada masa stage 2, stage 3 pun dia ada. Stage 4 tu dah teruk kan. Pada masa stage tu kat rumah saya, dia kadang-kadang dia buat ngaji, dia kata
Saya waktu itu saya pergi US, maka saya pergi di New York. Saya pergi kedai buku, cari buku, satu buku Alzheimer for Family. Saya baca buku macam mana nak menguruskan Alzheimer dan keluarga kita. Maka saya terpaksa buat signal lah. Masa-masa saya boleh baca. Ini tandas, ini naik ke tangga, ini pinggan, ini tempat makan. Sampai betul sekali. You know what? Ada satu hari itu dia ada seorang pensyarah. Selalu kena tegur kat saya. Ada masalah dengan pelajar, perempuan ni. Duduk labur, presenting baguslah. Islamic approach. Duduk labur tu semua, tapi tak masuk kelas. Buat hal macam tu. Dengan pelajar ada isu. Bila saya tegur, nangis. Bila saya tegur, nangis. Nak dapat simpati. Hari tu dia datang lagi, saya tegur lagi. Saya kata ini last warning kepada saya. Dia pun cerita lah, dia ada anak lagi ni, pelan-pelan cerita. Dan sekali saya pun Saya tepuk meja dengan kuat sikit lah. Saya macam stop. Sekarang stop. Dengar saya cakap. Saya kata di rumah saya sekarang, saya bergila-gila dibanding saya jaga ayah saya, mak saya sebulan ataupun 2 bulan sekali. Aku ni dekat, tapi aku tak ada mimpi ke semua. Aku takut dia salah guna, salah jaga mak aku, pergi makan macam-macam semua. Kita tak tahu dia macam mana. Maka saya ada komitmen. Saya cakap dengan VC, saya kata saya perlu kerap balik ke rumah. Saya nak mandikan mak saya nak cucuk ayah saya nak bagi makan mak saya, beli makanan tu. Saya nak buat nasi kat mak saya. Maka dalam keadaan begitu 1 jam saya kena uruskan, 1 jam saya balik cepat-cepat. Dan sengaja saya balik pukul berapa? Dalam pukul 12 ataupun dalam pukul 1 saya balik. Maka saya tukar banter dengan isteri saya jadi cikgu. Bila isteri saya balik ataupun saya pergi ambil anak sekolah, anak saya masuk, lepas tu akhirnya saya suapkan nasi. Dia baru saya datang kerja. Waktu rehat, masuk mesyuarat macam biasa, menguruskan fakulti macam biasa, menguruskan hal macam biasa. Saya sebagai researcher, penyelidik pun macam biasa. Ahli akademik buat paper pun macam biasa. Kerja seperti biasa. Dan tidak pernah merasakan masa itu tidak ada rehat. Kalau begitulah cara kerja, okey. Saya ni rehat ni sebab saya dapat share my knowledge. Saya bersama dengan saya rehat, maksudnya salah satunya lah kita luar daripada tugas rutin. Yang ketiga saya kata tadi tentang apa tadi, prostration, apa tadi saya kata 3 tadi. Tugas rutin. Yang pertama tadi saya kata apa? Yang pertama sekali saya lupa. Yang pertama sekali saya kata apa tentang masa tu? Pace. Saya kata kita mesti ada pace. Tukar masa kepada pace. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Yang kedua, procrastination, sikap suka bertanggung. Dan yang ketiga saya kata-kata dia apa? Tak fokus. Dan yang ketiga rasa kita dah last kali. Jadi yang ketiga apa? Tadi saya kata yang last kali saya kata. Apa dia? Tangga nombor 2. Apa dia yang ketiga tu? Kau dengar saja, tak payah. Apa dia? Apa dia? Yang ketiga tadi saya kata 3 dia, last kali saya kata. Apa dia? Assalamualaikum. Last kali ayat saya kata. Apa dia? Last kali saya kata. Oh, dengar. Pasal tanya aku. Apa dia? Sibuk. Apa dia? Oh, Apa dia last kali saya kata? Boleh panjang. Dekat boleh bantu dia? Untuk tak panjang. Padahal syok tu cakap dia dah ambil otak. Saya kata apa tadi? Uruskan mak kita, semoga kita mata. Akhir sekali, yang paling penting sekali adalah kita tahu tanggungjawab. Kalau kita tahu tanggungjawab kita tidak akan apa.
Bagi alasan. Cari alasan untuk menunjuk. Right? So dan saya kata tadi last kali tadi, awak tak sempat tanya. Salah satu daripada rehat kita saya kata tadi last kali ialah buat kerja selain daripada hak rutin, di luar daripada pekerjaan biasa. Itu satu lagi saya tahu. Tadi saya kata yang tu, tapi awak tak ada. Kita buat kerja selain daripada hak rutin. Carilah masa keluar sikit, tengok tu jogging ke. Saya tak sempat lagi. Dia tahu tak, dulu amalan saya ni ada 2 perkara yang saya tak buat lagi. Apa dia? Istiqamah saya buat. Saya jalan 5 km sehari, saya tak buat tu. Sekarang saya tak tahu macam mana nak buat sekarang. Yang kedua, saya puasa Isnin Khamis. Kenapa saya tak puasa Isnin Khamis? Sebab saya duduk bergerak, saya tak ada nak sahur. Hari ni puasa, takkan saya nak sahur dengan Maggi. Ada Maggi rumah saya. Sebab isteri saya tak beli lauk, roti, isteri saya duduk lain. Biasa isteri saya lain, masak tak sahur. Roti tak ada nak beli. Anak pula demam, maka saya pun patut saya nak puasa ni. Jadi tak ada nak puasa. Sebab tak apalah, saya cubalah. Acak lepas ni dah stable semua, saya cuba Isnin Khamis. Sebab saya duduk amal saya ke Isnin Khamis. Lepas tu jalan 5 km sehari. Dan balik malam, saya tak tahu macam mana nak buat. Saya kena naik tangga dah, di pejabat di Pacuk. Saya tak nak naik lift lagi dah. Saya nak naik tangga. Pace saya pun dah lari sikit. Sepatutnya saya 10,000 step satu hari. Ni main 3,000, 2,000 jalan jam. Sebab tu kalau saya di airport, orang tengok saya pelik. Saya di airport saya jalan. So cukup 10,000 step. Saya macam tu. Tapi itulah dah banyak kerja. Sampai-sampai pun nak naik gate dah. Tapi lah saya cuba macam tu. Alright, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya takut. Tak ada. Sesuai lah 1 jam dengan saya. Betul-betul 1 jam. Jadi terima kasih Dekan, Dr. Asia dan Dr. Asia. Sudi menyebut saya minta maaf kalau ada saya terkasar bahasa. Bila saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Cabut buat di sini. InsyaAllah kita akan dapat benda yang lebih baik lagi.